Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi. Masih lagi dalam modul pengamiran, modul kedua dan terakhir kita untuk semester kedua. Subtopik hari ini yang kita akan bincangkan adalah subtopik 2.2.2, iaitu mencari luas di bawah sesuatu lengkung yang mana terhad kepada satu lengkung sahaja. Okey, macam subtopik sebelum ni kita dah belajar untuk mencari persamaan lengkung kan. So persamaan lengkung tu sebenarnya kita boleh cari pula luas kat bawah dia. Okey. Tapi ini kena guna pengamiran 2.16 lah. Okey, 2.21 iaitu kamiran tentu. Yang mana bila kita dah kamirkan nanti, kita kena gantikan nilai yang diberi pada soalan, iaitu nilai A dan B. Okey, kalau masih ingat, kita kena gantikan B dulu, yang mana nilai B tu adalah lebih besar daripada nilai A kan. Kemudian tolakkanlah. Okey. Alright, saya terangkan dulu jenis luas yang ada di bawah lengkung. Okey, yang pertama adalah luas di bawah lengkung yang dibatasi oleh paksi X. Okey, maksudnya lengkung tu garis dia menyentuh paksi X. Dia kira start daripada nilai A hingga B yang terletak pada paksi X. Okay, kita boleh cari nilai luas dia. Okey, nilai luas ni kita boleh cari dengan menggunakan persamaan lengkung yang diberi pada soalan. Okey, dia punya step kena kamirkan dulu. Okey, kamir. Right, gunakan nilai yang diberilah, nilai A hingga B. Kemudian ganti A dan B ikut rumus. Kemudian dah kira tu, terus dapat jawapanlah. Alright, stepnya mudah saja, cumanya nanti kita kena tahu persamaan mana yang perlu dikamir. Sebab untuk luas di bawah paksi X ni lebih mudah lah, sebab dia punya persamaan dalam soalan tu direct. Tapi kalau untuk soalan luas dibatasi oleh paksi Y tu dia agak rumit. So maknanya pelajar kena tahu cara untuk mengolah ataupun menukar bentuk algebra persamaan tu. Okey. Okey, macam ni. Saya terangkan dulu untuk yang paksi X ya. Okey, paksi X, bila kita dah tahu dah nilai A dan B dalam soalan, okey, dia punya rumus. Okey, L ni luas rentau bola rek. L ni luas. Okey, simbol bagi L adalah luas. Kemudian kita kena kamirkan luas itu daripada titik A hingga titik B. Okey, Y dx. Y dx ni bermaksud fungsi Y, bukan kamirkan Y. Ini kita kena cari fungsi bagi Y. Okey, fungsi bagi Y. Contohlah dalam soalan 1 ni, yang gambar raja sebelah ni, dia hanya bagi Y sama dengan fx. Saya bagi contoh kat sini, dia bagi dalam nombor 2x tolak 3. Okey, fungsi Y tu yang mana? Fungsi Y adalah yang ini, 2x tolak 3. So nanti kena kamirkan, contoh saya bagi kat sini 1 hingga 4. Okey, kamir 1 hingga 4, 2x tolak 3 dx. Okey, huruf dia kena sama. Bila luas tu berada di bawah paksi X ataupun dibatasi oleh paksi X, huruf yang perlu ada dalam kamiran adalah X, dx. Supaya nanti bila kita dah kamir, kita boleh ganti nilai A dengan B ni dalam kamiran yang kita dapat tu. Sebab A dengan B ni adalah nilai bagi X. Okey, tak bolehlah kita terus kamir Y ni. Sebab selalunya macam tu lah, pelajar boleh tengok kan. Okey, dia tengok Y kat atas ni, dia ingatkan Y ni kena kamir. Dia kamirkan Y. Sedangkan ni adalah dx. Okey, dx.
Dia kamer lah. Dia kamer lah y dx ni. Kita dapat y kuasa 2 per 2. Y kuasa 2 per 2. 1 hingga 4. Sedangkan 1 dengan 4 ni adalah nilai bagi x. Kena ganti pada huruf x. Tapi kat sini ada huruf y. So, salah kat sini. Totally salah lah. Okay, so kena faham dia punya rumus dulu. Rumusnya adalah luas, kamerkan nilai A hingga B, titik A hingga B, y, fungsi y dx. So, fungsi y kalau saya bagi contoh kat sini adalah 2x tolak 3. Huruf x dengan dx tu kena sama. Okey. Untuk yang kedua pula, dibatasi oleh paksi y. Okey, bila dibatasi oleh paksi y, dia punya titik mesti ada pada paksi y. C dengan D ni menyentuh paksi y ataupun ada pada paksi y. Ni paksi y kan. So dia punya luas tu melentang macam ni. Kalau paksi x tadi dia menegak ke sini kan. Dia tegak ke atas kan. Macam tu tegak. Okey, ini untuk paksi x. Ini adalah untuk paksi y. Dia ikut bentuk dia punya garis yang dibatasi tu lah. Okey, kalau untuk paksi y tadi, dia tengok, kita cari luas dia. Masih lagi L tu luas. Okey, kamerkan C hingga D. Dia tak gunakan A hingga B, sama je sebenarnya, cuma dia nak bezakan dengan paksi X tadi. Kamerkan daripada titik C hingga D, X dy. X ni bukan kamerkan X. Kamerkan fungsi bagi X. So, kena cari fungsi bagi X. Maksudnya nanti persamaan tu kena tukar X di hadapan. Contohnya, kalau saya ambil persamaan yang di atas tadi. Y sama dengan 2x tolak 3. Kita kena jadikan x tu single kat sini. Yang selain daripada x tu kena pindah ke sebelah kiri. Supaya kita dapat fungsi x tu. Macam mana nak pindah? Okey, kita pindah macam ni. Ini contoh saya bagi soalan ya. Okey, pindah. Sebabkan dia negatif, dia akan jadi positif lah. Y tambah 3. Sama dengan 2x. Kita pindahkan 2 sebab kita nak x sahaja sebelah kanan. So, 2 dengan x hubungannya darab. Bila pindah jadi bahagi. So, y tambah 3 bahagi 2. So, fungsi yang perlu kita kamer adalah y tambah 3 per 2 dy. Tengok, dy dengan huruf y sama. Contoh saya bagi kat sini 2 hingga 5. 2 hingga 5. Macam tu. Okey, ada beza ya. Kalau tadi kita terus ambil 1 hingga 4, 2x tolak 3 dx. Okey, tu tengok. Tengok untuk yang dibatasi paksi x, dia punya huruf x dengan dx. Baru kita boleh kamer. Kalau untuk y tadi, huruf y dengan dy. Baru boleh kamer. Okey. Kita tengok contoh soalan. Kat sini, muka surat 16. Okey, kirakan luas rantau berlorek yang berikut. Okey, kalau macam ni bentuk dia, ini adalah untuk paksi x. Okey, dia batasi paksi x. Dia bagi fungsi di sini adalah y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4. Dikira daripada titik 2 hingga 5. Dia nak tahu luas ini berapa. Okey, kita kena kamerkan fungsi y lah. 2 hingga 5. Fungsi y dx. Okey, bukan kamerkan x. Kamerkan fungsi y dx. Okey, ni luas Apa dia fungsi y? Fungsi y adalah yang ini. Ni y kan? Fungsi dia apa? Fungsi dia yang dalam kotak tu. 2 hingga 5, 3x kuasa 2 tambah 4 dx. Dah sama. Kan? Bila dah sama macam ni, baru kita kamerkan menggunakan kameran tentu. Kameran tentu ni kita kena ganti nilai. Okey, tambah 4x. 2 hingga 5.
Untuk kaedah ini tidak ada lagi tambah C. Okey, 3 dengan 3 ni, 3 atas dengan 3 bawah ni kita boleh kecilkan. Maksud kecilkan tu ataupun maksud mempermudahkan tu, kita bahagi menggunakan sifir yang sama. 3 bahagi 3, 3 bahagi 3, tekan kalkulator dapat 1. That's why kita boleh hapuskan ataupun kita boleh permudahkan dia jadi 1. Nanti jawapan dia 1x kuasa 3. Tapi kebanyakan orang tak tulis 1 tu. Dia terus tulis x kuasa 3 sahaja. Okay, saya nak tegur yang tu. Alright, nak tegur. Satu lagi ni. Ada pelajar yang saya perhatikan, dia bahagi, contohlah kat atas ni 2/3 kan. Sebab ni kuasa 3, ni bawah kuasa 3 lah. Kena ikut sama kan. Dia pergi kecilkan juga. Mana boleh 2 dengan 3 bukan dalam sifir yang sama. Dia kena ikut sifir yang sama. Baru kita boleh permudahkan. Permudahkan tu bahagi. Okay. Kena guna kalkulator. Guna kalkulator. Alright. Bila dah dapat settle macam ni, kita kena ganti nilai lah. Ganti masuk 5 dulu. Okay. Tutup. Masukkan 2 pula. Right. Bila kita kira direct saja akan dapat 129 sama macam jawapan ini. Cumanya nanti step yang awal-awal tu kita kena make sure betul lah kita nak kamirkan fungsi mana. Okay, kalau paksi X kena kamirkan fungsi Y. Fungsi Y tu kita kena pasti yang mana fungsi dia. Okay, ini adalah soalan kedua contoh. Alright, ini adalah paksi Y. Paksi Y macam mana nak cam? Sebab titik dia pada paksi Y. 2 hingga 4 tu pada paksi Y. Okay, kalau pada paksi Y kita nak cari luas, kena kamirkan 2 hingga 4 fungsi X dy. Fungsi X dy. Yang baris pertama ni memang tak akan sama dulu huruf dia. Okay. Fungsi X dy. Fungsi X yang mana? Fungsi X yang ini kita kena ubah. Sebab kalau fungsi X, bila sebut fungsi X, mesti huruf X sahaja di hadapan. Sebelah kiri atau kanan terpulang. Asalkan X single situ. So, ini negatif 1 ni kena pindah ke sebelah kiri. Okay, so persamaan baru dia kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 1. Kenapa tambah? Sebab asal dia negatif. Okay, sama dengan X. Dah dapat dah fungsi X. Yang mana? Yang ini. Dia nak X kan? Apa nilai X? Y kuasa 2 tambah 1 lah. So, 2. Y kuasa 2 tambah 1 dy. Dah sama. Y, huruf Y. Okay, baru boleh kamir. So, kita kamir lah. Y kuasa 3/3 tambah 1Y. 2 hingga 4. Okey, jangan kecilkan kuasa dengan nombor biasa. Tak boleh. Right. Kemudian dah tak boleh nak mudahkan lagi. Kita terus ganti nilai. Masukkan 4 dahulu. Kemudian masukkan nombor 2. Okey, kemudian kira-kira dapat jawapan dia 62/3. Boleh cuba kira. Okey, tengok sama ada dapat ke tak jawapan macam dalam contoh. Okey, kita cuba soalan. Praktiskan diri 2.2.2. Okey, kat sini praktiskan diri dia hanya bagi 3 soalan mudah. Okey, dalam latihan pengukuhan yang saya bagi ada pelbagai soalan yang bermacam-macam bentuk. Okey. Saya tak akan bagilah latihan yang lebih kurang sama macam praktiskan diri kan. Sebab saya nak drill, nak bagi kita berfikir di luar kotak. Jangan bagi soalan yang sama sebiji macam praktiskan diri. Nanti tak berkembanglah ilmu tu kan. So kalau mana-mana yang tak faham boleh tanya saya. Okay, saya tunggu je. Okay, tunggu je korang tanya. Okay, alright. Soalan 1 kita cuba jawab. Cari luas rantau yang berlorek. Di sini, tengok nilai 3 dengan 5 ni, dia berada pada titik
pada paksi X. So kita tahulah. So kita tahu yang ini adalah luas di bawah paksi X. Bila luas di bawah paksi X, kena kamerkan fungsi Y. Mana fungsi Y? Ini fungsi Y. Kita kena kenal pasti dulu benda ini sebelum kita mula membuat pengiraan. Okey, kita kena mak dulu maklumat yang ada dalam soalan. Jangan terus terburu-buru nak jawab soalan. Okey, luas 3 hingga 5, fungsi Y dx. Kami fungsi Y dx. Mana fungsi dia? Kita dah bulatkan tadi. Kita masukkan X kuasa 2 dx. Okey, sama dah huruf dia X. Dx sama. Okey. So, kita boleh kamir X kuasa 3 per 3, 3, 5. Masukkan 5 dahulu. Tolak. Kejap ini. Okey, tolak 3 kuasa 3 per 3. So, bila kita kira direct saja, kita akan dapat 98 per 3. Okey, nak pesan. Untuk luas ni adalah kuantiti sebenarnya kan. Bila kuantiti tidak ada negatif. Kita takkan sebut saya ada negatif 5 buah buku. Saya ada negatif RM5. Kalau negatif tu bermaksudnya kita tak ada nilai tu. Kita macam berhutang. Okey, tak ada. Tapi kalau jumpa dalam soalan ada negatif, okey, contoh kat sini ada negatif 98 per 3. Negatif tu bukan bermaksud luas itu negatif. Negatif itu adalah bermaksud luas itu berada di kawasan negatif. Okey, untuk Sata Kartesian kita ada part positif, negatif, positif kan. Macam mana? Ni 1, 2, 3 kan. Okay, ni negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan. Mesti pernah tengok benda macam ni kan. Okay. Maksudnya negatif tu dia berada, mungkin lengkuk itu berada di kawasan negatif. Mungkin kat sini luasnya. Ataupun mungkin di sini luasnya. Terpulang lah macam mana. Okay. Soalan kadang dia tak bagi dalam bentuk gambar rajah. Kadang dia bagi dalam bentuk ayat. Kalau dia bagi dalam bentuk ayat, jangan risau. Nilai X dengan Y tu, dia akan bagi secara tulisan. Kita akan nampak benda tu, kita boleh baca. Okey. Cuma rajah saja, tak dilukis lah. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk gambar rajah, lagi mudah kita tengok kan. Baik, kita proceed lagi. Nombor 2. Nombor 2, hitungkan luas kawasan melorek. Okey, cek dulu paksi apa yang terlibat. Paksi Y. Nombor 3 hingga 4. Dia punya fungsi kat sini. Nanti kita make sure lah nak guna yang mana. Okey, tengok. Ini paksi Y. Bila paksi Y, kita kena kamerkan. Kita tulis dulu luas. Kamerkan 3 hingga 4. Luas, kamerkan 3 hingga 4. Fungsi X dy. Kena ingat yang part atas ni dulu. Ingat salah satu pun tak apa dah. Kalau paksi Y, kena kamerkan X dy. Kalau paksi Y, dia punya belakang ni dy. Okey, tengok. Kalau paksi X yang terlibat, kalau paksi X, nilai tu pada paksi X, belakang ni dx. Macam tu je cara nak cam. Right? Kemudian, kena kamerkan fungsi X kan. So, fungsi X adalah yang ini. Ini untunglah dia bagi yang senang kan. Persamaan yang senang, kita tak perlu nak olah dia. Kita terus tulis saja Y kuasa 2 dy. Alright. Dah sama dah sama hurufnya Y. So, kita kamerkan sahaja. Ini dibagi soalan yang mudah. 4 kuasa 3. Ganti 3 pula. So, ini bila kita buat pengiraan akan dapat 37 per 3. Nanti boleh cuba buat. Jawab balik soalan yang saya tunjukkan ni. Tengok dapat tak jawapannya. Okey, nombor 3. Kat sini ada 4 soalan sebenarnya. Nombor 3A. 3A dia bagi ni paksi X. Mesti dx lah nanti paksi X. Nombor 2 hingga 3.
Okay, kita kena kamelkan y. Y dx. So, y dx dia punya fungsi kita kamelkan ni. So, kita buat L, kamel 2 hingga 4, y dx. Sebab ni, x mesti dx. Okay, kamelkan y. So, kita masukkan 2, 4, dia punya ni 8 per x kuasa 2 dx. Okay, bila jumpa yang macam ni, kena pindah ke atas. So, 8 x kuasa negatif 2 dx. Okay, kamel. Macam tu. Sorry. Silap. Sekejap Kita buat dalam kotak. Lupa pula saya. Okay, 8 x kuasa negatif 1 per negatif 1, 2, 4. Okay, macam tu. Kemudian saya buat kat atas ni lah. Bila kita nak ganti nilai, kuasa tu tak boleh negatif. So, kalau kuasa negatif, bahagian kita nak ganti nilai, tolong turunkan balik ke bawah. So, dia akan jadi 8 per negatif 1 x 2, 4. Alright. So, kita masuk nilai 4 dulu. Kemudian masukkan 2. Okay, kita kira 8, ini negatif 4, 8 bagi negatif 4, negatif 2, tolak. Ini 8 bagi negatif 2, negatif 4, so dapat 2. Right, soalan 3. Soalan 3 ni dia bagi panjang sikit lah fungsi dia. Okay, tengok. Titik apa yang terlibat? Paksi apa yang terlibat? Paksi Y yang terlibat. Titik 3 hingga 6. Okay, bila paksi Y yang terlibat, mestilah DY kat belakang dia. DY, okay. Bila DY, kena kamelkan fungsi X. Okay, tengok X dah ada kat depan. Jadi, yang perlu kita kamel adalah ini. Okay, kamelkan tu. Jadi, kita tulis L sama dengan kamelkan 3 hingga 6 X DY. Kan, paksi Y kena DY. Okay, so fungsi dia adalah Y tolak 3 kuasa 2 tambah 2 DY. Tengok, huruf dah sama. Terus kita kamel yang kuasa macam ni. Boleh guna dua kaedah. Okay, boleh guna dua kaedah. Kaedah awak nak kembang pun boleh. Kembang guna buat 2 kali macam tu pun boleh. Ataupun kembang guna kaedah kaedah macam penggantian pun boleh. Okay, kalau saya lebih suka guna kaedah yang macam ni lah. Saya terus tambahkan kuasa dia, perkan dengan kuasa dia balik, darabkan balik dengan 1. Perkali bagi Y tu adalah 1. Okay, so tu dapat 3 je lah. 3. Yang ini 2Y. 3, 6. Okay, masukkan nilai 6 dulu. 6. Sini pun 6. Tolak. Masukkan 3 pula. Okey. So, 6 tolak 3. 3 kuasa 3, 27. 27 bagi 3, 9. 9 tambah 18. Tolak. Ni kosong. 3 tolak 3, kosong. Ni 6. Okey, 2 tambah 3. Ni tolak 6. So, dah dapat 21. Alright. So, luas adalah 21. Nanti boleh buat latihan pengukuhan 3, nombor 1 hingga 5. Ada banyak latihan saya bagi soalan bentuk soalan macam ni sebab soalan luas ini ada dalam kuis. So, practice makes perfect. Yang mana tak faham boleh tanya. Okay? Thank you.